guys, bersama saya lagi dalam Alright Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia sahabat semua, sidang media ya, isu-isu ataupun bekas-bekas tentera, veteran-veteran tentera yang mendapat perhatian ya daripada MP daripada kerajaan dan juga khususnya kerajaan semua sahabat semua. Mereka tidak pernah menghiraukan ya bekas-bekas tentera dan juga veteran-veteran tentera ini ya. Tidak kira siapa, hari ini kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat prihatin ya, yang tidak akan meninggalkan sesiapa, tidak kira anak muda ya, pesawat, petani ya, B40, dan hari ini isu veteran tentera pula dinaikkan sahabat semua. Dan ini membuatkan sokongan padu ya veteran tentera dan juga bekas-bekas tentera ini kepada kerajaan semakin meningkat dari hari ke hari sahabat-sahabat semua. Jadi ya, menarik untuk kita dengar dah sidang media yang diadakan ini, apakah yang dinyatakan oleh mereka ketika melakukan sidang media bersama dengan YB Sani Hamzan sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti video ini, dengar apakah sendiri yang dinyatakan oleh bekas-bekas tentera ini sahabat-sahabat semua. Ini dia. Terima kasih kepada Presiden iaitu Kelab ataupun dipanggil Wisma Veteran. Terima kasih kepada Presiden JNTN Negeri HU Major Razali Zakaria daripada Selangor, daripada saya orang Aceh di Pahang, saudara-saudara kita berbangga. Terima kasih kepada Tuan Datuk Razak, Datuk Razak ya. Terima kasih Datuk Razak datang, seorang aktivis yang begitu popular. Terima kasih kepada Lieutenant Commander mana Mama? Okey Mama. Terima kasih kepada Kak Long, ada MJM di kita ya. Dia ramai yang datang ya. Jadi terima kasih kepada seluruh wartawan, anggota polis dan juga pihak-pihak berkenaan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah ini simposium kita ni berjalan dengan baik, lancar. Tak sangka sebab anda menyokong kita untuk bersatu. Tiba dengan tajuk yang kita pilih iaitu apa nama tu? Apa tajuk dia? Simposium bekas tentera dan warganya. Lagi apa tu? Sepakat berkat lagi. Kita dalam ada perpaduan madani lagi. Nampak itulah hasrat ayah tuan. Jadi pihak-pihak berkenaan memati kita. Jadi terbukti kenapa YB kita mengalau-alaukan buat simposium. Kenapa tak buat kongres kan? Kita buat simposium. Sebab simposium ni ahli-ahli yang datang dari panel ni orang-orang yang cerdik pandai YB. Orang yang mantap, orang yang boleh membawa benda ni sampai ke akar umbi, termasuklah Datuk Razak tadi, kata rapi YB ya. Jadi orang-orang cerdik macam Major Nyo, Rafiq, Komander Rafiq, Major Razali, ayah ni biasalah. Dah kau bagi ayah, kau bagi kau ni anak-anak aku je lah kan. Tadi panggil dekat sini. Terima kasih. Jadi tujuan macam Major cakap, kita nak kebersatuan tu YB. Jadi jayalah simposium ni. Kita bukan nak menindakkan kehebatan ataupun kerja yang dibawa oleh lain-lain NGO seperti BATM, seperti JAF. Mereka buat kerja tuan sidang media ni dibuka. Terima kasih. Yang terbaru ni kita tengok Presiden BATM mengeluarkan kenyataan. Macam kami keluar juga. Cuma dia tak menjerit dia macam ayah jerit dengan YB jerit. Sebab dia ada paturan-paturan. Kami ni YB bukan tak ada paturan, ada undang-undang kami. Kami juga seorang TMPATM, seorang veteran yang sah berdaftar dengan Jabatan Hal Veteran. Jadi harapan kami supaya tak usah panjang benda ni sampai bila-bila pun dah berapa kali pilihan raya dah, berapa Perdana Menteri dah, berapa kerajaan dah. Dia macam tu semua ahli Parlimen bercakap, semua orang menteri bercakap, tapi tak dikontrolkan. Benda ni senang, mudah je. Yang mana ahli-ahli panel yang ada yang lebih dengar tengok ni semua pandai-pandai. Dia orang boleh buka. Itu saja. Saya harap simposium kali ini tidak menindakkan JAF, tidak menindakkan BBM, tidak menindakkan pihak pekerjaan, tidak menindakkan MIHAN dan tidak mana-mana pihak. Kami hanya mendesak seperti mana ayah kata tadi,
barisan berubah, haluan tidak berubah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan meja. Soalan Tak apa, ini lepas. Okey. Ya. Tak ada. Tak ada diinfokan media dekat pasal dua. Ada soalan tak? Ha. Okey, saya Razali bin Abdul Razak. Saya memang dalam pasukan simpanan tentera darat. Okey. Ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1990 Alapis Universiti Melaya. Jadi saya berkhidmat sehingga 2004 ketua trup dekat 13 Kompani Angkut Kor Perkhidmatan Diraja. Lama, tetapi kami tidak diiktiraf sebagai veteran. Okey, sebab perkhidmatan lah. Jadi apakah ruang dan peluang untuk kita beriktiraf? Yang berkhidmat lama dalam askar wataniah bukan kerahat, diterima, diserap masuk sebagai veteran. Sebab kita tidak ada apa-apa keistimewaan yang saya dapat. Nak daftar sebagai veteran tak boleh. Saya dibesarkan dalam kem askar 3 Melayu. Okey, soalan ni. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peranan veteran tadi memanglah kita tidak nafikan mana-mana jabatan yang dilantik, terutamanya jabatan veteran. Cuma sekarang ni saya menyarankan penyatuan yang lebih jitu oleh peringkat ini dah merupakan langkah yang terbaik untuk kita laksanakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, peranan Yang Berhormat. Saya akui Yang Berhormat ni antara yang saya tengah tengok. Saya sebagai pegawai khas Yang Berhormat Datuk Wira Busman Yusof 2001. Okey, saya akan utamakan veteran nak masuk MRSM dan sebagainya. Jadi kita mendesak akan ada satu lagi MRSM untuk veteran dan sebagainya. Okey, jadi perkara ni kita perlu fit kepada Yang Berhormat untuk Yang Berhormat bawa ke Parlimen. Dan boleh semak Hansard yang Berhormat katakan tadi dah dibawa dalam Hansard Parlimen yang baru ni. Jadi ini peranan Yang Berhormat. Kita kena kerjasama, bukan kita nak menjerit dan sebagainya. Kita ada peraturan, kita ada cara dan kaedah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita cuma utamakan. Yang pertama, sosial, masalah-masalah anak-anak angkatan tentera, veteran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, ekonomi. Sebab saya akui ada yang pencen tak ada. Soalan bang. Okey, itu yang saya harapkan. Peranan Yang Berhormat dalam membawa perjuangan ini sampai ke next level. Jadi saya tahu Yang Berhormat jenis macam mana, walaupun saya tak pernah jumpa. Okey, jadi saya pantau. Saya aktivis sosial, pendidikan dan Soalan. Jadi itu yang keempat. Jadi yang kelima, yang terakhir, rancangan masa depan. Itu yang perlu Ayah Rani dan juga tim Major selalu dengan saya dalam MPM. Jadi peranan ini penting. Mahkamah proses panjang. Saya dengar tadi 65,000 kena bayar peguam. Kenapa kita ada yayasan peguam ataupun yayasan bantuan guaman? Gunakan yayasan bantuan guaman. Jadi ini antara saranan yang boleh kita guna pakai. Terima kasih atas peluang untuk saya bercakap pada sidang media ini. Okey, siapa itu soalan lah. Okey, lagi soalan? Soalan ni. Wartawan? Ada wartawan dah lepas tu. Boleh tak kongsikan beberapa tuntutan Tuan. yang akan dibawa ke peringkat Parlimen? Semula. Awak tak dengar? Saya dari TV Pertiwi. Saya nak tanya kepada YB Muhammad Sani. Boleh tak kongsikan beberapa tuntutan yang YB akan bawa kepada peringkat Parlimen? Tuntutan buat pihak-pihak APM. Untuk pengetahuan semua, kita dah bawa sebenarnya dalam sesi yang lepas. Saya sendiri bercakap apabila saya didatangi oleh Yang Berhormat daripada Ketereh yang merupakan bekas Jeneral
di Angkatan Tentera Malaysia yang minta supaya saya bawa soal berkaitan dengan penyelarasan pencen bagi anggota tentera yang ada pencen. Kali ini dah kita bawa, dan sebenarnya pun yang Berhormat Menteri pun dah jawab. Cuma saya dimaklumkan tadi oleh Tuan Haji Mio, maksudnya persatuan tidak berpuas hati dengan jawapan dan juga tindakan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya rasa ini merupakan perjuangan kita bersama lah. Saya sebagai ahli parlimen, kuasa untuk nak menentu ni tak ada pada saya. Tapi saya boleh bawa, maksudnya kepada pengetahuan kerajaan, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Dan ada lagi 2-3 tuntutan lah, tetapi tuntutan yang utamanya adalah persoalan berkaitan dengan penyelarasan pencen kepada mereka yang ada pencen, yang maksudnya yang berkhidmat lebih 21 tahun lah. Yang itu insya-Allah kita akan bawa. Sebab dalam parlimen ni, kalau kita tengok sidang parlimen tu, kita akan bercakap benda yang sama aja. Kalau jalan raya, kalau sekolah, soal berkaitan dengan pertanian, dasar luar, dasar pendidikan, benda yang sama aja. Dan benda tu insya-Allah akan kita ulang, dan ada memorandum yang diserahkan kepada saya. Mungkin hari Selasa ni akan saya sampaikan terus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Tuan dah jawab soalan pasal SPP. Saya nak jawab sikit saja soalan you tadi tu. Jawapan Menteri Pertahanan, ayat pertama tu yang kami tak setuju tu. Dia kata pasal sini Datuk Major General Clare dah tanya soalan tentang penasihat pencen. Jawapan dia pun pendek je. Tapi barisan pertama tu kami tak puas hati. Dia kata Kementerian Pertahanan tiada sebarang data berkaitan bilangan sebenar veteran ATM yang menuntut penjelasan pencen. Itu ayat tu. Kementerian Pertahanan tak tahu berapa orang yang nak tuntut penjelasan pencen. Logik ke kalau kita fikir macam tu? Dia ada Jabatan Rekod JRP dan pencen, dia ada kat situ. Data orang yang masuk askar, yang pertama masuk askar dulu tu ada rekod dia dalam sana. Kenapa ini jawapan yang dia beri? Seolah-olahnya macam kita nak tunggu dulu pasal kita tak tahu berapa orang yang tuntut. Mustahil jawapan macam ini. Itu yang saya tak puas hati. Macam saya nak tambah sikit boleh. Okey. Kepada bekas-bekas veteran, untuk pengetahuan semua, kita ditekun ni memang ada bajet khusus untuk bekas-bekas prajurit ni, bekas-bekas pahlawan kita ni. Kalau nak memulakan perniagaan, memang kita ada bajet khusus daripada tekun. Dan untuk pengetahuan semua, saya ditaklimatkan 2 hari lepas oleh CEO tekun ni yang menyatakan bahawa peruntukan ini juta jumlahnya ni tidak dituntut ataupun tidak dimohon oleh bekas. Tu saya nak beritahu ni maksudnya. Ni saya nak beritahu sekarang ni maksudnya untuk bekas-bekas prajurit, maksudnya ada bantuan ataupun pinjaman yang boleh kita mohon melalui tekun. Tekun nasional ni, dan jumlahnya saya rasa dalam 10 juta ringgit yang diperuntukkan kepada bekas-bekas prajurit. Jadi maksudnya boleh diwar-warkan kepada bekas-bekas prajurit kita ni, veteran-veteran kita ni, yang mana nak memulakan perniagaan, boleh berkunjung terus di pejabat tekun. Pejabat tekun ni dia ada di setiap parlimen. Contohnya kalau ada Parlimen Tambun, dia ada pejabat di Parlimen Tambun. Kalau di Parlimen Greek, dia ada pejabat di Parlimen Greek. Kalau di Hulu Langat, dia ada pejabat di Parlimen Hulu Langat. Boleh dapatkan borang, dan kelulusan pinjaman ini, maksudnya kelulusan pinjaman ini untuk kelulusan mengambil tempoh cuma 7 hari waktu bekerja. 7 hari waktu bekerja. Jadi saya serulah. Saya seru. Ini pinjaman. Ini pinjaman. Maksudnya pinjaman. Pinjaman kena bayar. Sebab lepas tu kita nak bagi ruang juga kepada maksudnya kawan-kawan kita yang lain untuk dapat pinjaman daripada tekun ni. Jadi saya serulah. Untuk untuk veteran, boleh longgarkan sikit secara permohonan tu. Saya macam tekun ni, saya tahu saya nak anak tentera, usia yang pertama. Tapi kita orang ni nak minta, kalau macam tu sekali, memang kita dah hebohkan dah bahawa tentera boleh ni. Tapi bila kita pergi tanya,
Kita tak ada dapat arahan yang kira kita ikut macam mana versi orang awam. Jadi kalau boleh lah, dia minta saya mewakili anak-anak tentera, mohon untuk kalau boleh YB bagilah kelonggaran sikit pada kami anak-anak tentera. Okey, bagus. Okey. Saya jawab sikit lah YB cakap tadi, tekun ni. Sebenarnya, wujudnya tekun ni adalah untuk hapuskan lalung. Tapi tekun tu lebih teruk daripada lalung. Yes. Ini saya tak marah, saya suka. Yang baru aku tak tahu. Saya dah minta 10 dah, Datuk Adam tu. Datuk Adam tak tahulah mengurusi tekun dan sebagainya. Aku suka sakit hati dengan dia ni. Orang nak pinjam, nak niaga. Dia kata hutang banyak, 10,000. Kau bagi 30,000. Dia boleh bayar lah hutang 10,000 tu. Ini tekun ni, patut dia nak hapuskan lalung. Tapi dia lebih teruk daripada lalung. Biarlah YB tak marah aku buat. Aku tak suka. Tekun. Okey, terima kasih. Silakan. Ini live ni. Main. Sabar. Kita tak boleh pinjam lah. Boleh. InsyaAllah saya boleh bantu. Alright. Saya boleh bantu. Saya YB boleh bantu. Umur berapa? Boleh. Yang soal umur tu tak apa, saya boleh bantu. Okey, terima kasih. YB. Sebab saya baru diamanahkan sebagai timbalan pengurusi tekun. Jadi insyaAllah jika tuan-tuan ada masalah, Patut berubah. boleh. Bos, Patut berubah. Aku duduk Datuk Adam tu. Aku cakap kau. Bagus. Okey, lagi soalan. Tembakan kepada isi-isi tentera, anak-anak tentera Ya. Malaysia. Ya. Okey, lagi soalan. Lagi soalan. Alright, itu dia terbaik daripada YB Sani Hamzan ya, bersama-sama dengan bekas-bekas tentera, veteran-veteran tentera. Dan yang paling seronok ataupun menarik di sini adalah ya bagaimana YB Sani sendiri hadir mendengar ya permasalahan isu-isu bekas tentera ini. Dan saya percaya ini adalah satu langkah yang tepat yang diambil untuk mendengar dan mencari solusi sahabat-sahabat semua. Jadi perkara ini harus ya mendapat perhatian daripada kerajaan dan juga Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dan mendengar ya permasalahan isu-isu bekas tentera ini, kerana kita percaya seperti mana apa yang berlaku hari ini, sokongan bekas-bekas tentera, veteran-veteran tentera hari ini semakin padu dan semakin kuat kepada kerajaan perpaduan. Kerana kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang prihatin ya kepada semua golongan. Anak muda, veteran tentera, bekas-bekas tentera, B40, kemiskinan tegar dan sebagainya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh kerajaan hari ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YB Sani Hamzan. Dan juga sekiranya sahabat-sahabat mau memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan juga komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya ya mereka tidak punya otak, mungkin karena menggunakan otak di lutut. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuh dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.